Telah keluar daripada rumah untuk pergi ke surau. Saya membuka pintu rumah saya. Setelah buka pintu rumah, saya melihat suasana amat gelap sekali. Oh, saya lupa. Rupa-rupanya saya keluar untuk salat subuh. Matahari belum naik, masih malam. Lalu saya pun petik switch lampu, masuk semula ke dalam rumah. Petik switch lampu, bukalah lampu di sekitar rumah saya, maka teranglah benderang maka dapatlah saya mencari lubang kunci untuk membuka pintu pagar saya. Setelah saya buka pintu pagar, tiba-tiba ada tiupan angin yang datang agak kencang. Sus! Sus! Kemudian saya pun lihat ke arah itu. Tidak ada apa-apa. Dan saya terus buka pintu kunci pagar. Saya keluar daripada pagar. Saya pun ingin menutup pintu pagar. Ada lagi angin. Saya pun mengambil dengan cepatnya saya berjalan ke kenderaan saya, ke kereta, keluarkan kunci, buka pintu kereta, ambil lampu suruh dari dalam kereta. Saya pun jalan pergi ke pagar saya sendiri. Bila sampai Bila sampai, okey. Bila sampai Okey, Encik Aziz, okey. Bila sampai ke pagar, saya membuka pagar. Bila saya suluh tengok keadaan sekeliling, saya tengok masih gelap juga, tak ada apa benda. Yang saya tengok dengan angin yang kuat tu rupanya musim terpujuk, baru saya ingat. Memang angin kuat. Jadi saya teruskan perjalanan pergi ke surau yang jaraknya lebih kurang dalam sepuluh ataupun 10 setengah batu daripada rumah saya. Jadi saya mematikan untuk membawa kereta, jadi saya hanya berjalan kaki dengan lampu suruh. Apabila saya berjalan-jalan dalam keadaan gelap, mengikut sebelah kiri jalan, waktu itu masih gelap lagi, waktu subuh lah kan, sebelum jadi apabila saya suruh, saya tengok dekat depan jalan, saya tengok ada macam lembaga hitam terbaring. Alamak, dalam hati saya berdebar. Jadi saya suruh, saya dapat gugur, saya tengok anjing yang telah hilang, anjing hitam yang telah dilanggar mati. Jadi saya teruskan jalan. Saya terus jalan lepas tu. Apabila saya jumpa sebelah rumah ada jiran. Jadi saya bertemu dengan si Hairul. Hairul pun sama juga tujuan untuk pergi ke surau. Jadi saya ajak Hairul pergi ke surau. Jadi jom Hairul, kita pergi surau. Ambil. okey. Okey, Kak Aziz. Okey. Dia pun tengah nak makan bagus. Dalam sahabat-sahabat kesempatan pagi, saya teruskan perjalanan ke surau dengan ditemani oleh sahabat saya, Encik Kari. Dalam perjalanan kami itu, kami sempatlah berbual dan bertanyakan suasana pada malam tadi, apa yang berlaku di rumah beliau dan apa yang berlaku semasa saya nak keluar daripada pagar rumah. Saya menceritakan kepada Encik Hairul bahawa ketika nak membuka pintu pagar itu, saya merasakan ada sesuatu yang melintas dan diikuti dengan bunyi angin yang sangat asing bagi saya. Dan tiba-tiba ketika bercerita dengan Encik Hairul, bulu roma saya meremang, bulu tengkuk saya juga meremang, dan saya perlahankan perjalanan saya selangkah demi selangkah demi selangkah. Tonton dan puan, perjalanan kami yang sepatutnya mengambil masa 15 minit menjadi lebih panjang, kira-kira 20 minit barulah kami tiba di pintu pagar surau. Setibanya kami di pintu pagar surau, didapati masih belum ada lagi orang yang datang maupun noja, hilal, apa lagi Tok Imam, apa lagi kejiranan yang ada pada di sekitar kawasan surau. Dengan secara perlahan-lahan kami pun sentiasa berhati-hati dengan suasana yang agak tidak menyelesakan, ya. Bulu roma saya sentiasa meremang-remang. Apakah sebenarnya yang berlaku?
Izan, apa sebenarnya berlaku? Kita pun tak tahu, mereka tak tahu, saya pun tak tahu. Tetapi suasana pada waktu itu sungguh mengerikan, menyeramkan. Perlahan demi perlahan kami menghampiri pintu surau dan cuba mencari suis lampu. Di manakah kedudukan suis lampu di surau? Berbekalkan lampu surau yang ada, kami mencari-cari dan kita jumpa lampu surau di surau. Semana-mana bila suis lampu dibuka, terang meneranglah surau tersebut dengan cahaya lampu dan juga bunyi kipas yang ligat berputar. Sekali lagi kami sentak dengan bunyi. Okey, kan Khairul tu bukan Khairul lah. Orang lain lah. Jangan saya tu lah, tapi yang kawan tu Khairul. Kawan awak kan nama Khairul juga lah. Okey. Tersentak. Dalam serentak rupa-rupanya saya terkejut dari mimpi tidur. Alah, hampir lah semua. Bila dilihat ada jam di dinding rumah saya baru pukul 12:35 pagi. Walaupun dalam keadaan malam tu saya terkejut, dalam keadaan badan saya berpeluh-peluh. Kerana setelah mengalami satu mimpi yang sangat menyeramkan. Namun saya kuatkan hati, saya pergi ke dapur. Bangun melangkah menuju ke dapur. Pertama dengan tujuan untuk meminum air dan seterusnya saya hendak meminum air kerana saya berasa dahaga yang amat sangat. Dalam kegelapan malam itu saya dapat mendengar berbagai-bagai bunyi-bunyian di luar. Adakah saya bermimpi lagi ketika itu? Saya merasakan bahawa seolah-olah mimpi saya itu mengikut bayangan saya di dalam alam nyata. Saya mendengar lolongan anjing menyaut saling bersaut-sautan di jauh nun sana. Namun itu tidak pun menimbulkan rasa takut saya kerana saya tahu yang melolong itu adalah anjing. Kerana mungkin ada sesuatu yang mereka telah nampak atau mereka kejarkan. Saya teruskan juga ke pintu bilik ais. Kemudian saya ternampak seakan satu benda lembaga. Bayangan yang saya tak mungkin rasa saya tak pernah lihat dalam rumah saya ketika itu. Apabila saya lihat lembaga itu berjalan menuju keluar melalui pintu dapur, saya tidak mengindahkannya kerana bagi saya itu mungkin adalah mainan atau bayang-bayang. Aduh, Sambungan. alamu, bayang-bayang. Nampak seperti bayang-bayang. Sekali kelibat, nampak macam bayang-bayang. Saya pun kali ini saya mengejar. Bila saya mengejar, saya nampak, oh, rupanya Cik Aziz. Cik Aziz, apa khabar? Saya kata, baik. Kenapa Cik Aziz buang masuk tadi? Dia kata, rupanya dia kata dia tertinggal handphone. Dia tercari handphone dia. Barulah saya tinggal. Petang tadi dia datang bersama saya minum teh dekat dapur kat rumah saya. Dia tertinggal telefon bimbitnya. Lalu saya pun kata, Cik Aziz, telefon bimbit Cik Aziz saya dah ambil, saya simpan dalam laci kat ruang tamu sana. Silalah Cik Aziz, bolehlah naik ambil. Kemudian saya pun mengajak dia naik atas ke ruang tamu untuk mengambil dan saya pun menyerahkan telefon bimbit beliau. Setelah beliau keluar, sudah itu beliau pun meminta izin untuk kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu saya pun menghantar beliau ke pintu rumah dan ke pintu pagar. Setelah beliau pergi, tiba-tiba bila saya pusing ke belakang, Ada hantu. saya lihat Ada apa lagi? tiba-tiba rumah saya bertukar menjadi bank negara. Mana dia nak jawab? Bank negara di depan saya. Allah. Apa masalah saya sekarang? Saya mimpi ataupun saya masih dalam tidur lagi? Mimpi yang situ bukan dalam mimpi. Okey, okey, teruskan. Bau saya teringat, saya terbayang-bayang di negara yang sebenarnya baru lepas siang tadi saya pergi di negara keluarkan duit. Agak banyak juga lah pasal saya nak bayar gaji pada pekerja-pekerja saya. Jadi mungkin itu bayangan-bayangan saya masa waktu siang, tapi never mind lah, itu tak ada apa-apa. Bagi saya itu mungkin dalam bayangan saya saja.
Dan saudara Aziz pun dah jauh pergi balik dah. Saya pun terus masuk dalam rumah, saya kunci pintu, saya selakkan atas bawah. Lepas tu saya selakkan satu lagi kayu boti di tengah-tengah ni, pasal saya takut kawasan kamar ni memang banyak pencuri. Jadi keselamatan itu penting. Jadi saya teruslah naik ke tingkat 1 untuk saya masuk ke bilik saya untuk tidur semula. Pasal masa ketika itu pun baru 12 dan nak pukul 1. Dan pukul 1 saya pun fikir minum pun dah sudah. Saya rasa perlu saya pun mungkin saya dah sejuk keluar dari rumah saudara Aziz. Jadi saya naik, saya pun sambunglah tidur saya. Saya pun terus tarik selimut saya. Okey. Ada selimut. Lepas tu? Cerita hantu yang banyak kali nak jadi tapi tak jadi juga. Okey. Hantu. Okey, belum keluar lagi. Okey. Dia orang suruh cerita hantu, saya kena baca. Hantu masih belum jadi lagi. Okey. Kita jadikan satu hantu. Dah betul-betul hantu punya sekarang. Ada selimut last kali. Aku tak semua lagi bola. Dah tidur. Okey. Tidur. Tiba-tiba di katil, saya terus menyelubung badan dan muka saya dengan selimut. Sebaik saja saya mula terlelap, saya terdengar sesuatu yang aneh. Tingkap hampiran katil saya. Apakah ini? Saya tertanya-tanya, tetapi cuba memekakkan diri tanpa menghiraukan bunyi. Tetapi bunyi itu datang lagi. Masih terus mengganggu dan mengganggu. Oleh kerana bunyi itu semakin hampir, saya pun tidak dapat mengelakkan mata lama-lama. Saya mencapai lampu suluh dan cuba mencari-cari punca apakah yang bunyi di luar pintu atau bilik saya. Dengan langkah yang perlahan-lahan, dengan yang penuh berhati-hati, saya mencari apakah bunyi yang saya dengar sebenarnya. Tetapi sebaik saja saya bangun dan cuba mencari punca, bunyi itu telah hilang. Selangkah demi selangkah saya mencari dan menjuluk sekeliling luar rumah untuk mengenal pasti apakah bunyi seperti mana. Sekarang mau mimpi lagi dah, okey? Okey, cara bunyi. Saya mencari sehingga saya tidak lupa dan terus saya menyambung tidur saya. Kali ini saya rasa saya dapat melelapkan mata dengan ini. Dan saya sangat berharap supaya malam ini saya tidur untuk bangun. Dan akhirnya pada berjam apabila kedengaran azan subuh berkumandang, maka saya pun bangun. Dan saya lupakan apa yang telah berlaku malam tadi, kerana apabila saya sudah mendapat satu mimpi dan disulami dengan perasaan takut, maka pada pagi itu saya sudah hilangkan rasa ketakutan. Jadi saya terus bangun dan saya terus mandi dan saya terus menuju ke surau untuk menunaikan solat subuh bersama rakan-rakan yang lain. Saya kira itu adalah satu peristiwa atau malam yang penuh dengan keseronokan, kerana bercampur baur nampaknya pada malam itu peristiwa berlaku sehingga pada malam itu saya nyenyak tidur dan selepas solat subuh saya cuba dapat minum kopi bersama rakan-rakan. Saya harap pada malam ini walaupun masih jauh lagi untuk menunggu malam, maka saya sangat berharap saya dapat lena lagi tidur dan tidak diganggu dengan mimpi-mimpi dan bunyi-bunyian yang boleh membuat saya rasa takut. Harapan saya supaya benda ini tidak berlaku, mudah-mudahan akan dimakbulkan Tuhan. Jadi saya harap sangat perkara ini akan menjadi sentiasa dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Okey.